3. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang molding proses dan casting works dalam bengkel foundry. Baiklah, terdiri daripada kumpulan kami ialah saya iaitu Muhammad Izam Razik bin Muhammad Faizul, nombor metrik 23 DKM 19F20119. Saya Muhammad Daniel Makjar bin Muhammad Badri. Saya bernombor kad metrik 23 DKM 19F2018. Saya Muhammad Hasif Hanif bin Jumi, bernombor kad metrik 23 DKM 19F 2016. Dan saya Muhammad Salahuddin Syah bin Muhammad Noor dan nombor metrik saya 23 DKM 19F 2023. Kami semua dari kelas yang sama iaitu DKM 3A. Baik, slide seterusnya. Isi kandungan terdapat dalam PowerPoint ini adalah pengenalan terhadap molding proses dan casting works. Seterusnya laporan keselamatan. Seterusnya alatan yang diperlukan. Sebab itu kita ada SOP. Dan yang terakhir sekali adalah discussion dan conclusion. Next slide. Baik, kita mulakan daripada pengenalan iaitu apa itu molding proses. Molding proses adalah proses yang melibatkan pembentukan bahan mentah, cair atau lunak dengan menggunakan bingkai tetap. Ia dikenali sebagai acuan atau matriks. Semasa cecair menyejuk dan mengeras di dalam acuan, bentuk akhir acuan tersebut dapat dibentuk. Seterusnya. Seterusnya. Minta maaf. Tak ada masalah. Seterusnya adalah apa itu casting work. Casting work ianya melibatkan bahan lebur iaitu seperti logam, dan bahan lebur ini kemudiannya dicurangkan ke dalam rongga acuan yang mengambil bentuk bahagian yang telah bersiap. Bahan cair kemudian disejukkan dengan panas. Secara amnya ianya diekstrak melalui acuan sehingga ia padat dan mendapat bentuk yang dikehendaki. Baiklah, seterusnya bagi langkah keselamatan saya serahkan kepada rakan saya. Okey, langkah keselamatan. Saya akan teruskan dengan menerangkan tentang langkah keselamatan. Yang pertama adalah kita perlulah berhati-hati dengan haba, dan kita perlulah berhati-hati dengan bahan-bahan yang berbahaya dan barang-barang yang berbahaya. Dan seterusnya kita perlulah berhati-hati dengan gas, uap, habuk dan asap. Dan kita perlulah berhati-hati dengan bunyi dan getaran. Dan seterusnya kita perlu berhati-hati dengan cairan logam semasa meleburkan logam. Dan akhir sekali kita perlulah berhati-hati dengan bahaya-bahaya yang melibatkan komponen mesin dan elektrik. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang alatan-alatan keselamatan yang perlu dan wajib dipatuhi dan dipakai. Yang pertama ialah kacamata, kedua sarung tangan, yang ketiga helmet atau topi keselamatan jika perlu. Yang seterusnya alatan mengesan gas. Dan yang seterusnya pelindung muka ataupun topeng keselamatan muka. Dan akhir sekali ialah safety shoes ataupun kasut keselamatan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan langkah-langkah keselamatan ataupun safety procedure. Okey, yang pertama ialah pakai pakaian yang sesuai untuk kerja meleburkan logam. Seterusnya pakai kacamata keselamatan seluar ataupun yang bersesuaian sewaktu meleburkan logam. Yang seterusnya pastikan pasir tidak terlalu basah kerana air adalah musuh logam lebur. Seterusnya, jangan berdiri terlalu dekat atau rapat dengan bahan acuan semasa ia dileburkan kerana
percikan daripada leburan logam boleh terkena kepada kita. Seterusnya, jangan hidupkan api sehingga diberitahu oleh pensyarah ataupun ketua bengkel. Seterusnya, jika logam yang sejuk perlu dimasukkan ke dalam leburan logam, pastikan leburan logam telah kering dan tiada kecan api kerana ia boleh menyebabkan letupan. So, yang seterusnya, pastikan kesemua alatan diletakkan di tempat yang selamat dan sentiasa berjaga-jaga pada setiap gerak-gerik anda. Dan akhir sekali, anda perlu tahu susunan peti kecemasan di tempat kerja anda supaya apabila berlaku kemalangan, anda sudah tahu di mana peti kecemasan berada. Dan itu saja daripada saya dan akan disambung oleh rakan saya, Hasif Hanif. Okey, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang foundry equipment, iaitu kelengkapan bagi proses melakukan kerja foundry. Yang pertama adalah mixer and molding machine, iaitu mesin pengandun dan pengacuan bagi kerja-kerja peleburan. Untuk kelengkapan yang kedua, kita perlu ada oven, iaitu ketuha untuk memanaskan bahan yang hendak dilebur tadi. Dan yang ketiga adalah leadless. Dia sebagai bekas takungan untuk menakung logam cair. Okey, bagi nombor 4, kelengkapan ni lebih kepada untuk industri, iaitu transporter. Ianya adalah kenderaan untuk membawa bekas logam cair tadi. Okey, yang kelima adalah metal and alloy. Ianya lebih kepada bahan yang hendak dileburkan. Yang keenam, chemical binding system, iaitu bahan kimia yang diperlukan untuk melakukan proses peleburan seperti borax dan sebagainya. Yang ketujuh ialah filter, ataupun kita boleh letak sebagai scoop bagi mengeluarkan hampas logam yang cair. Untuk yang ke-8 adalah pasir khas, iaitu special sand and additive. Dan yang ke-9 ialah abrasive, iaitu untuk final form kita punya bahan, kita perlulah bahan pelelas seperti ketah pasir, kikir parut ataupun grinder untuk final form. Minta maaf. Ini kita akan masuk kepada standard operating procedure. Untuk SOP di sini terdapat 3 proses, iaitu mold creation, pouring dan juga post processing. Okey, seperti yang anda dapat lihat, proses pertama ialah mold creation. Dilakukan adalah untuk mendapatkan bentuk bahan acuan yang dikehendaki oleh kami. Okey, yang kedua ialah proses pouring, iaitu proses tuangan di mana kami menuangkan logam yang telah dipanaskan dengan suhu tinggi sehingga lebur ke dalam bekas takungan logam sehingga ia menjadi satu bentuk yang kekal. Akhir sekali adalah post processing, iaitu kami ingin memastikan leburan telah pun kering dan boleh diangkat daripada bekas takungan logam. Okey, bagi seterusnya saya akan serahkan kepada Daniel. Okey, jadi saya akan teruskan mengenai perbincangan sepanjang kami lalui untuk menghasilkan produk yang kami ingin bentuk. Jadi di awal permulaan kami menghasilkan pattern, antara error yang kami lalui adalah bongkah batu tersebut terdapat beberapa lubang halus yang semula jadilah daripada sumber-sumber kayu yang kami dapat. Jadi setelah kami applykan lakaran daripada sheet ke bongkar batu di situ, kami mendapati selepas kami potong, kami mendapati ada lubang-lubang dan di situ kami perlu haluskan dengan ketah pasir, dan apabila kami haluskan, lubang tersebut masih terdapat di situ. Jadi di situ kami mempelajari yang
sumber bahan perlu dipilih dengan lebih rapi lah untuk menghasilkan bentuk yang sempurna bagi mengelakkan daripada error-error tersebut. Dan keduanya pula, apabila kami tuangkan cecair aluminium yang kami tuangkan di pasir hijau tersebut. Di pasir hijau tersebut dia kurang compact. Ianya kurang compact sebabkan mungkin sebab kami punya lanyakan pasir tu kurang padat. Jadi di situ hasil bentuk aluminium yang keluar daripada shape di situ ada beberapa cacat celah lah di situ. Dia ada garisan-garisan. Jadi permukaan di bentuk yang kami inginkan tu kurang sempurna lah. Dan antaranya adalah semuanya punca daripada proses lah. Punca daripada proses yang kurang mantap. Jadi di sini skillnya memang kami perlu pelajari lebih lagi dan beberapa praktis untuk dapatkan hasil yang lebih menarik. Jadi seterusnya, Bob. Okey, secara kesimpulannya di sini kami pelajari bahawa untuk menghasilkan casting yang sempurna adalah dari segi bahan pattern dan juga kami punya bahan pattern. Sorry, ada gangguan. Bahan pattern dan juga proses kami acuan pasir hijau tu lah. Jadi untuk secara konklusi di sini kami pelajari tentang proses-proses belakar pattern dan pindahkan lakaran tersebut ke bongkah kayu, dan bongkah kayu tersebut kami pelajari teknik untuk melakukan pecahan bagi melakukan proses molding, dan dalam proses molding tu juga kami pelajari untuk memampakkan lagi pasir hijau dan mengikat pasir hijau tersebut bagi membentukkan ni dan menghasilkan lubang untuk proses tuangan cecair aluminium. Okey. Di sini daripada kami. Terima kasih. Terima kasih Wan.